Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ka'bah alladhi ya'ti ilayhi an-nas min kulli fajjin amiqin lit-tawbah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa mawalah wa ala alihi wa ashabihi wat-tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya layak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, seluruh sahabatnya, kepada para tabi'in, hinggalah kita pada hari ini, insya-Allah hingga ke hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pada malam ini apa dijanjikan pada minggu lepas, sesi yang kedua, belajar sendiri terapi ruqyah untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain. Kita mendoakan agar rakan-rakan kita yang berada dalam kawasan PKPD di Kota Setar, di Lahad Datuk dan di Tawau, agar mereka dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh manusia di atas muka bumi ini. InsyaAllah pada malam ini saya seperti janjikan, kita akan masuk dalam bab memahami ruqyah. Apa itu ruqyah? Kerana ramai orang bila sakit, bila terkena gangguan jin, sihir dan sebagainya, mereka tidak boleh mengubati diri mereka sendiri. Mereka pergi meminta pertolongan dan bantuan daripada orang lain. Dan juga saya ingin memaklumkan bahawa pusat terapi ruqyah syar'iyah dan rumah sihat bekam sunnah di Al-Ustaz ditutup sehingga 25 September kerana arahan kerajaan antara sektor dan tak boleh dibuka hingga 25 hari bulan. Okey, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan yang berada di mana sahaja, semua orang yang mendengar ini ataupun setengah daripada ini ataupun tidak pernah langsung, yang pernah pergi meminta bantuan untuk dijampi, tidak kira siapalah mereka pergi ke pusat rawatan Islam, mereka pergi berjumpa dengan ustaz, pergi berjumpa dengan bomoh, orang-orang yang pintar dan sebagainya, untuk mengubati penyakit. Tuan-tuan dan puan, dalam kursus-kursus saya dulu saya tak sibuk sangat. Sekarang saya sibuk, saya jarang untuk bersama ruqyah ini. Kadang-kadang saya dalam rekod saya lebih 5,000 orang saya sudah membuat satu rawatan. Selama 2-3 tahun ini saya ada komitmen yang lain. 2012 saya telah memulakan, ruqyah ni lama dah. 2012 saya telah menganjurkan kursus kepada anggota-anggota unit bimbingan kaunseling bakar Bukit Aman dan juga di UM. Saya buat kursus dan saya telah melahirkan ramai peruqyah. Tuan-tuan dan puan, banyak dalam kursus tersebut saya mengatakan lebih baik mati dalam keadaan sakit daripada kita sembuh. Lebih baik kita mati daripada sakit, daripada kita sembuh tetapi kita melakukan syirik kepada Allah. Apa itu ruqyah? Bab ini tuan-tuan dan puan 5 bulan insya-Allah baru nak habis. Kena ada 10 bab. Kalau ada kursus 1 hari insya-Allah untuk asas saja. Apa itu ruqyah? Ruqyah ni adalah jampian yang secara maknanya berarti sistem pengubatan dengan menggunakan jampi-jampi yang dibacakan kepada seseorang untuk mengubati penyakit atau menghilangkan gangguan jin atau sihir dan penyakit lainnya. Metod ruqyah ini sudah ada sejak zaman sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada, zaman jahiliyah sudah ada jampi. Mereka menggunakan berbagai-bagai metod
Nak jampi kena sebut nama orang mati, kena panggil jin, kena puja jin, kena sembelih binatang dan sebagainya. Apabila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menghapuskan kesemua bentuk ruqyah jampi-jampi yang menyalahi syariat. Ini ruqyah. Dari segi etimologi ini, ruqyah berarti permohonan perlindungan atau ayat-ayat, zikir-zikir dan doa-doa yang dibacakan kepada orang yang sakit. Orang yang sakit minta pertolongan. Sakit kerana sebab jin, sakit fizikal, sakit jiwa dan sebagainya. Sedangkan menurut terminologi syariat, ruqyah berarti bacaan-bacaan untuk pengubatan syar'i berdasarkan nas-nas yang sahih dari Al-Quran dan hadis, sesuai dengan tata cara yang telah disepakati oleh para ulama. Ruqyah dinamakan dengan aza'i, berbentuk peluru dari azimah, yang dikenal dalam bahasa Melayu dengan azimat-azimat. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan, ruqyah dinamakan juga dengan nama aza'i kerana orang yang membacanya meyakininya serta lahir pada dirinya kekuatan penolakan terhadap penyakit bahaya ketika membacanya. Ruqyah ni kena baca dalam keadaan yakin, kena meyakini. Ruqyah ni tuan-tuan dan puan-puan terbahagi kepada dua. Yang pertama, ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik. Sebab itu saya kata lebih baik kita mati dalam keadaan sakit daripada kita sembuh daripada jalan yang syirik. Kerana apa? Orang yang mensyirikkan Allah, walaupun dia sembahyang, dia berpuasa, dia pergi haji, dia menunaikan zakat, dia melakukan kebaikan, tetapi hukumannya neraka seumur hidup, tidak akan keluar. Tapi orang yang melakukan maksiat, dia tidak pernah melakukan syirik, mereka ini akan dihisap, disiksa, tetapi akhirnya akan masuk dalam syurga. Ini bahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam pengubatan ini, ramai bila sakit tak fikir apa dah, pergi minta pertolongan orang tanpa menyelidiki jampi ini yang syirik atau yang syar'i. Dalam bab-bab ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan kupaskan panjang lebar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bersama saya 4 ke 5 bulan, insya-Allah. Dan buku satu lagi saya sudah tulis, tip untuk mengenali pengamal-pengamal perubatan yang didampingi jin. Itu kita akan terang secara terperinci. Sekarang kita nak kupas tentang buku terapi ruqyah jampi dengan doa untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain. Yang pertama, ruqyah yang syirik. Apa ruqyah yang syirik itu? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ruqyah, jampian, yakni tangkal dan guna-guna adalah syirik. Ruqyah yang menggunakan jampi, tangkal, guna-guna adalah syirik. Hadis dari Ahmad dan Abu Dawud. Dengan demikian secara umum, ruqyah adalah syirik. Mentera atau jampian yang dipakai para bomoh atau orang yang mengaku pintar, sebenarnya ruqyah juga, namun banyak sekali terdapat unsur syirik. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Apabila kita pergi minta pertolongan, tak kira daripada siapa, awal-awal dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Fatihah ni wajib baca. Ruqyah apa? Wajib kita baca Fatihah. Selepas dia baca surah Fatihah, kita faham, oh ini surah Fatihah. Selepas itu kita tak faham dah. Dia kumat kami, apa pun mulut kumat kami, apa pun kita dah tak faham, apa pun kita tak dengar, dah sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengar balik kalimah syahadat.
Di tengah ini, apa yang dia baca tuan-tuan dan puan-puan? Ini yang kita nak tahu. Apa dia? Yang kita akan mempelajari hukum ruqyah ni. Apa yang dia kena baca? Tuan-tuan. Jelas tak jelas? Tuan-tuan dan puan-puan yang pernah menggunakan hikmat bomoh dan sebagainya, tuan-tuan dan puan tahulah perkara ni. Adapun ruqyah yang syirkiyah ini adalah ruqyah dengan memohon bantuan kepada selain Allah, atau memohon kepada Allah sekaligus juga memohon kepada yang lain. Tadi yang tadi baca Fatihah minta kepada Allah, lepas itu sengat, apa pun kita tak faham. Adakah dia memohon kepada jin? Adakah dia memanggil nama-nama syaitan? Adakah dia memakai mentera-mentera yang syirik? Adakah dia menggunakan bahasa-bahasa yang kita tidak dapat fahami? Adakah dia memanggil golongan-golongan jin, golongan-golongan manusia yang sudah mati untuk datang minta pertolongan selain daripada Allah? Bacaannya pun tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Meskipun kadang-kadang caranya sama dengan ruqyah syar'iyah. Misalnya Al-Quran dibaca dari huruf yang terakhir. Ada orang yang baca Quran bolak-balik, sat ayat depan, sat ayat belakang. Atau membaca mentera-mentera dengan mengagungkan syaitan, atau jampi-jampi buatan seseorang dengan bahasa tertentu. Amalan syirik biasanya dengan syarat-syarat yang tidak pernah diajarkan dan dibenarkan Islam, seperti puasa. Ni kalau sembuh ni, Tok Bomo ni, ustaz ini, kalau sembuh kena puasa. Sepatutnya orang yang sakit itu tak apa kalau dia sembuh, dia bernazar untuk puasa, tapi disuruh untuk puasa syarat. Ini tidak betul. Kena tahu betul pengorbanan. Kalau dah sembuh, sembelih kambing. Kalau orang tu sembuh, dia bernazar sembelih kambing tak apa, tapi ustaz Bomo ini kalau sembuh kena sembelih kambing. Ini syarat daripada pengamal perubatan itu. Daripada bomoh itu tak betul. Mandi kembang dan memakai perkara-perkara yang dianggap magic. Kena pakai tangkar ni, balik tangkar ni. Cincin ni pakai. Tak apa, pakai cincin ni jin tak main. Pakai perfume ni jin tak main. Perfume dia. Perfume. Ini bukan perfume. Yang ni hand sanitizer. Pakai perfume, jin tak main. Ni siapa nak sembuh ni tuan-tuan? Allah ke perfume tu? Keyakinan itu tuan-tuan. Lagi apa lagi? Menyebut orang yang sudah meninggal dunia. Kalau dulu ada juga, sekarang masih ada manusia yang nak pergi ke hutan minta pertolongan daripada jin, sebut nama-nama jin, sebut nama orang yang sudah mati. Tapi baca juga Fatihah, baca juga selawat. Di akhirnya syirik kepada Allah. Ini semua tuan-tuan adalah metod yang syirik. Bahkan disukai oleh syaitan. Kalau dengan metode ini pesakit sembuh, hilang rasa sakitnya, menjadi punca kelebihan. Perkara itu semestinya dibantu oleh syaitan dan jin. Allah nak bagi dia syirik. Awas tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang diserang sihir dan kemasukan jin pun boleh jadi seakan sembuh dengan metode ini. Kerana jin yang membuat sakit pura-pura pergi atau sudah ada kerjasama dengan jinnya. Si bomoh akan pesakit boleh menjadi sesat. Kadang-kadang ada kerjasama tuan-tuan dan puan-puan. Bab ini banyak. Kita nak tahu bagaimana penyakit ain, bagaimana deria syaitan ini semacam juga deria hidu anjing itu. Bagaimana orang hantar sihir? Tuan-tuan dan puan-puan 9 malam selama 4-5 bulan. Kalau nak ekspres, boleh ada kelas 1-2 hari insya-Allah. Kesalahan dalam meruqyah yang menghasilkan kesyirikan ini adalah tidak dapat dianggap masalah kecil. Kesyirikan ini merupakan satu kezaliman. Tuan dan puan, dalam surah Luqman ayat 13, Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Minta kepada Allah. Kita nak meruqyah,
Jangan kita sebut nama-nama jin, kita seru nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Sami', Ya Alim, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Sebut nama-nama Allah, puja nama-nama Allah. Sekarang ini bomoh-bomoh yang syirik, yang sesat, mereka tidak menyebut nama Allah. Kadang-kadang mereka menyebut nama Allah untuk mengelirukan pesakit mereka. Selepas itu mereka memanggil, menyeru nama-nama jin dan syaitan. Ini ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah ada dua, tuan dan puan. Tuan-tuan boleh pilih nak syirik atau yang syar'iyah. Saya setengah jam saja, saya akan berada setiap rancangan ini. Setengah jam saja. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung dengan ruqyah yang syar'iyah. Tuan-tuan dan puan, banyak ilmu ini luas. Luas, tuan-tuan dan puan. Tadi petang ada kawan saya, kalau malam ni dia tanya saya bagaimana dia mimpi buruk. Ini saya nak bagi tip. Zikir ketika mimpi buruk. Minggu depan insyaAllah kita sambung ruqyah syar'iyah. Banyak orang mimpi. Mimpi ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik itu datang daripada Allah dan mimpi yang buruk daripada syaitan. Maka siapa yang melihat dalam mimpinya sesuatu yang benci, mimpi yang buruk, hendaklah ia meniup ke sebelah kiri dia dan berlindung kepada Allah dari syaitan. Kerana mimpi itu tidak akan mencelakainya. Dan jangan ia menceritakan perkara itu, mimpi yang buruk itu kepada siapapun. Namun apabila ia bermimpi baik, mimpi baik ini datang daripada Allah, maka hendaklah ia bergembira. Oh, mimpi baik, alhamdulillah, bangun pagi seronok, mimpi baik, bergembira. Dan tidak menceritakan kepada sesiapa pun juga selain orang yang dia cintai. Ini mimpi yang baik. Tuan-tuan, saudara-saudari tahulah siapa yang saudara-saudari boleh percaya yang cintai, cerita. Oh, semalam aku mimpi baik. Cerita kegembiraan itu. Mimpi buruk jangan cerita. Rasulullah tak bagi kita cerita mimpi buruk. Tapi bila manusia kita ni mimpi buruk, besok pagi dia telefon kawan dia, aku mimpi begini-begini buruk. Lepas tu kawan dia pula pergi cerita, maka syaitan akan berseronok. Kadang-kadang tak kena kepada kita, kena kepada orang yang mendengar mimpi kita dia jatuh sakit. Ini banyak dah yang terjadi. Rasulullah memerintahkan orang yang bermimpi buruk supaya tidak menceritakan kepada sesiapa pun mimpi dia. Dan dia ada 5 perkara. Apabila kita mimpi buruk, kadang-kadang mimpi buruk itu daripada syaitan. Mana tahu orang hantar sihir kepada kita, orang buat jahat kepada kita melalui mimpi. Apabila kita terbangun mimpi buruk, perkara pertama, jangan kita baca auzubillah lagi. Rasulullah kata, yang pertama mimpi buruk, pandang sebelah kiri, embus, meniup ke arah kiri. Yang kedua, selepas kita meniup ke arah kiri, barulah kita membaca, memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bacalah ayat kursi. 3 poin yang tuan-tuan tahu. Yang ketiga, tidak memberitahu sesiapa pun mimpi buruk kita. Yang keempat, kalau kita nak membalikkan badannya dari arah sebelumnya. Kalau kita mimpi dari arah utara kita tidur, kita nak kena tidur balik arah selatan. Yang kelima, kalau dia nak bangun mengerjakan solat malam, dia kerjalah. Ini 5 perkara yang Rasulullah ajak mimpi buruk. Yang pertama, saya ulang, meniup sebelah kiri. Yang kedua, baca a'udzubillah minasyaitanirrajim dan ayat-ayat perlindungan yang lain. Yang ketiga, ubah posisi tidur yang kita mimpi tadi. Yang keempat, jangan cerita kepada sesiapa pun. Yang kelima, kalau nak sembahyang solat malam, solatlah. Rasulullah juga bersabda, mimpi itu adalah alamat bagi seseorang. Alamat mimpi itu, selama ia belum ditafsirkan. Sebelum lama ditafsirkan, mimpi buruk ini kita minta orang lain tafsir.
Maka kalau tak kena kepada kita, kena kepada orang lain. Tetapi Rasulullah kata, tetapi apabila telah ditafsirkan, maka terjadilah mimpi itu kepada kita. Dan jangan ia menceritakan kecuali kepada orang yang ia cintai atau orang yang ahli mentafsirkan. Tuan-tuan dan puan-puan, mimpi buruk pun kalau kita nak cerita, cerita kepada orang yang boleh kita yakini. Orang ni tak cerita kepada orang lain. Dan orang ini kuat mendengar mimpi kita. Ini kita bercerita kepada bomoh. Bomoh pun tafsir. Lagi kita pening kepala. Lagi kita kena mimpi itu. Tuan-tuan, sebaiknya kita mimpi buruk kita tak payah cerita. Kita minta perlindungan kepada Allah. Mimpi baik kita cerita kepada orang yang kita cintai dan orang yang boleh tafsirkan mimpi kita. Tuan-tuan kena tengok, bukan semua orang boleh tafsir mimpi. Kadang-kadang mimpi alamat buruk tu sihir akan kena kepada kita. Tuan-tuan, pengalaman ni banyak ada orang yang kena. Mimpi, tuan-tuan, inilah zikir dia untuk kita nak menolak alamat yang tidak baik. Kerana ni, tuan-tuan dan puan-puan, syaitan ini datang kepada sihir kepada kita bukan melalui gambar ni. Ini kadang bomoh yang tipu, tuan-tuan, bawa gambar, dia boleh buat sihir tu bomoh, P. Ramlee dah. Tuan-tuan dan puan-puan tahu dah. Syaitan ni dia tak kenal gambar ni, dia kenal melalui hidu. Itu saya akan cerita, tuan-tuan dan puan, dalam siri-siri yang berikutnya. Kerana hidu syaitan ini lebih kuat daripada hidu anjing itu. Anjing pun dia boleh kesan orang, syaitan dia boleh kesan dia, tuan dia hantar, dia boleh hidu melalui dia pakai rambut ke, dia ada apa ke, tapi melalui sentuhan DNA itu. Cukup setengah jam, insya-Allah kita akan bersambung lagi minggu depan dalam ruqyah yang syar'i. Ini yang kita kena belajar. Ruqyah yang syirik ni tak payahlah, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita pergi kawan ini pakai telur, sapu saja tengok-tengok darah, sapu saja tengok-tengok ada jarum. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan datang daripada Allah. Tuan-tuan kalau nak belajar, masuk telur, masuk darah dalam telur, masuk jarum dalam telur, semua ada tempat belajar ilmu hitam. Itu bukan daripada Allah. Apabila ada telur, masuk jarum 3 biji, satu jarum 100, satu jarum 300, letih, habis duit orang manusia. Dipermainkan oleh manusia yang melakukan syirik ini. Sekian, cukup untuk malam ini. Kita berjumpa minggu depan pada waktu yang sama, pukul 9 malam. Malam ni terlambat 9.30 kerana Covid lah, PKP kawasan Kota Setahan ni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.